A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian, insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-221, insya-Allah. Hari ini kita telah sampai ke pengakhiran surah Yunus dan kita akan masuk ke permulaan surah Hud. Kita sampai kepada akhir surah Yunus dan kita akan masuk ke surah yang baru, iaitu surah Hud. Jadi insya-Allah hari ini kita ada dua surah. Jadi kita di muka surat 221 ni kita akan lihat separuhnya adalah surah Yunus dan sebahagian lagi adalah surah Hud. Jadi sebelum kita mula, saya ucapkan terima kasih kepada yang telah memberikan feedback terhadap suara dan juga gambar pada pagi ini. Alhamdulillah. Hari ini insya-Allah kita baca di surah Yunus ni. Kita telah lihat bahawa surah Yunus dan juga surah Hud ni sebenarnya adalah surah yang kita katakan berkesampingan, iaitu surah yang turunnya hampir-hampir sama, iaitu dalam satu suasana, satu situasi yang sama, iaitu suasananya ialah suasana selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah Al-Mukarramah selama lebih daripada 10 tahun. Jadi dalam masa 10 tahun ini Nabi SAW telah melakukan satu benda yang sangat-sangat, kita katakan sangat-sangat hebat, sangat-sangat tinggi, habis pengorbanan yang telah dibuat oleh Nabi SAW dengan harapan, dengan tujuan supaya orang-orang yang berada di Mekah ini akan beriman kepada Allah SWT, akan meninggalkan syirik mereka tu dan akan beralih kepada keimanan. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Majoriti daripada mereka tidak meninggalkan syirik mereka tu, masih lagi tetap juga dengan keadaan mereka tu, iaitu sukakan kepada syirik, teguh dengan syirik mereka tu, bahkan kepala-kepala mereka terus berada dalam syirik. Dan kebanyakan daripada orang yang mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah ni adalah merupakan orang-orang yang lemah. Walaupun ada di kalangan mereka ni orang yang hebat, orang yang bermartabat tinggi, orang kaya, tetapi majoriti, kita katakan bahawa majoriti daripada mereka ni adalah merupakan orang yang lemah. Jadi dalam suasana inilah turunnya dua surah ini, iaitu surah Yunus dan juga surah Hud. Jadi insya-Allah kita akan tengok hampir sama kontennya, mesejnya, iaitu mesejnya ialah untuk mengatakan kepada Nabi, untuk memberitahu kepada Nabi, dan juga sebenarnya adalah untuk memberitahu jugalah kepada kita semua yang membaca Quran pada hari ini bahawa kita juga akan menghadapi suasana yang hampir sama dengan apa yang dihadapi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa tersebut. Iaitu apa suasananya ialah kita berdakwah, kita mengajak orang kepada Islam, kita mengajak orang kepada iman, tetapi manusia enggan, tidak mahu juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam suasana kita boleh katakan kemungkinan akan berlaku keputusasaan, kemungkinannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan orang-orang yang beriman ini berada dalam putus asa, bahkan akan meneruskan untuk memberi rangsangan, memberi kekuatan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita tengok dalam surah ni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan insya-Allah dalam ayat 221 pada pagi ni kita akan tengok sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita akan baca insya-Allah hari ini ayat yang ke-107 daripada ayat 17 sehingga ayat 109 surah Yunus dan kita akan berakhir surah Yunus dan selepas tu kita akan masuk pula ke surah Hud insya-Allah. Kita baca sikit untuk keberkatan kita pada pagi ini daripada surah Yunus, iaitu ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im yamsaskallahu bidurrin fala kashifalah illahu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ayat 107 surah Yunus. Jadi ayat ini merupakan sambungan daripada apa yang telah kita baca sebelum daripada ni, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menceritakan salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala ni, salah satu daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala ni, kehebatan Allah Subhanahu wa taala ni yang patut
diimani oleh semua orang yang beriman. Jadi Allah SWT melalui Al-Quran ni, kalau kita baca Quran, kita akan dapati bahawa Allah Ta'ala ni akan menceritakan kepada kita semua tentang sifat dia. Kita akan faham, kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita panggil sebagai ma'rifatullah. Ma'rifatullah melalui Al-Quran sangat-sangat hebat kalau kita boleh baca dan faham. Jadi sebab itulah maknanya kalau kita go through Quran, semua perkara-perkara, semua apa yang diceritakan oleh Allah ni, dengan peristiwanya, dengan apa yang berlakunya, dengan tasliyahnya, dengan motivasinya, dengan mau'izahnya, dengan ceritanya, semua itu sebenarnya adalah menceritakan tentang kebesaran Allah, menceritakan tentang sifat Allah, dan kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui cara tersebut. Kita akan tengok di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat 107 ni, Allah Taala kata wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalaulah yamsaska maknanya mengenai kamu, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala yamsaskallahu bidurrin, dengan sesuatu dur ni satu benda yang tidak disukai oleh manusia, tak kiralah sama ada kefakirannya, maknanya kurang harta, ataupun kesakitannya, ataupun apa saja yang menyakiti badannya, menyakiti kita semua kehidupan ke kan. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala sebut sini yamsaskallahu bidurrin, Allah Ta'ala nak kenakan satu perkara terhadap manusia ni apa-apa, fala kashifalahu illahu, tidak ada akan sesiapa pun yang akan dapat mengangkatnya. Kashifa maknanya ialah kasyafa, maknanya kasyafa ni kalau ikutnya ialah kashif maknanya yang mengangkat daripada tudung, kita katakan satu benda yang tertudung, kemudian kashif tu maknanya satu benda yang mengangkat, yang menolaknya. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kenakan satu perkara, apa-apa saja kepada manusia ni, tidak ada siapa pun yang dapat menolaknya. Tidak ada siapa yang, maknanya kalau kita ni Allah Ta'ala tetapkan nak kena kefakiran, tak ada kan. Allah Ta'ala nak kenakan penyakit sebagaimana yang berlaku sekarang kan, dengan COVID-19 ni, tak ada akan siapa yang dapat, tak kira lah kan syarikat mana ke apa kan, itu adalah usaha manusia, itu tak salah usaha manusia, tetapi hakikatnya tak akan ada sesiapa pun yang akan dapat menolaknya melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu keyakinan orang beriman kan. Jadi ini Allah Ta'ala cerita ni, fala kashifalahu illahu, tidak akan ada siapa pun yang akan dapat kashif, menolaknya, mengangkatnya, membuangnya, menghilangkannya, melainkan dia, illahu. Itu keyakinan, itu adalah akidah kita. Kemudian Allah SWT kata sebaliknya, wa in yuridka bi khairin, kalau Allah Ta'ala nak, jika sekiranya yuridka, Allah Ta'ala kehendak untuk kamu itu bi khairin, dengan kebaikan, tak kira lah apa-apa yang kita suka, maka Allah Ta'ala kata fala radda li fadlih, tak akan ada siapa pun yang akan dapat rodda tu menolak. Maknanya kalau Allah Ta'ala tetapkan nak beri kebaikan kepada kita, tak akan ada siapa pun yang akan dapat menolak kebaikan itu. Dia akan datang juga kepada kita kan. Kalau kita nak dapat pangkat ke, kita nak dapat harta ke, nak dapat kesenangan ke, nak dapat kesihatan ke, kalau Allah Ta'ala dah tetapkan macam tu, tak akan ada siapa pun yang dapat menolaknya. Ini adalah merupakan satu keyakinan kita sebagai umat Islam. Orang ini tanda yakin, itulah iman kita. Jadi Allah SWT kata lagi, yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Yusibu bihi itu ialah bil khairi. Maknanya akan terkena sesiapa, apa sahaja kebaikan yang Allah Ta'ala itu, man yasha' min ibadihi, akan terkena, akan dapat. Maknanya sesiapa yang dikehendaki oleh Allah SWT, dia akan dapat. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, wa huwal ghafurur rahim. Dan kemudian Allah Ta'ala sebutkan, dia adalah ghafur dan dia juga adalah rahim. Dia adalah maha pengampun dan dia juga adalah sangat-sangat menyayangi hamba-hambanya. Kemudian Allah SWT memberitahu kepada Nabi dan juga kepada kita semua supaya berkata kepada manusia, kul ya ayyuhan nas, katakan wahai Muhammad, katakan wahai manusia maknanya seluruh manusia kan. Sebab itulah dalam, walaupun asalnya sini di depan Nabi pada masa itu ialah an-nas, di sini adalah merupakan ahli Mekah tetapi dia bukan khusus untuk ahli Mekah an-nas mana-mana semua. Kul ya ayyuhan nas, katakan wahai manusia semua, qad ja'akumul haqqu min rabbikum, sekarang telah datang kebenaran daripada Tuhan kamu. Maknanya Islam lah kan, Islam dah datang. Jadi sekarang Islam datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanggungjawab kita untuk menyampaikan Islam ini kepada manusia. Jadi kita kena beritahu kepada manusia, sekarang ni telah datang, manusia tunggu al-haqqu, tunggu kebenaran daripada Allah Subhanahu, cari kebenaran kan. Jadi sekarang ni telah datang al-haqqu min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Oleh kerana itu Allah SWT kata faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Allah Ta'ala sebutkan sekarang ni faman ihtada, siapa yang mendapat petunjuk. Maknanya siapa nakkan petunjuk, siapa ingin petunjuk. Kita sebutkan dalam muka surat sebelum daripada ni bahawa petunjuk tu akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui dua cara. Yang pertama keinginan, yang kedua keizinan.
Jadi kalau orang tu tak nak, macam mana Allah Ta'ala nak beri? Allah Ta'ala dah tunjuk, tengok Allah Ta'ala dah hantar Nabi, Allah Ta'ala dah tunjukkan kebenaran, tiba-tiba orang tu tak nak. Jadi Allah SWT sebut sini, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Allah Ta'ala nak beritahu bahawa kalau orang tu ambil petunjuk tu, maka sebenarnya kebaikan adalah untuk dia. Fa innama yahtadi li nafsihi, maknanya as-sawabu lahu, kata tafsir jalan lain, iaitu pahalanya, pahala kebaikan itu, pahala kebajikan itu, pahala petunjuk itu, apa yang dibuatnya adalah untuk diri, bukan untuk orang lain. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Sesiapa yang sesat, siapa yang tak nak ikut petunjuk tu, siapa yang terus nak berada dalam kejahatan dia, kemaksiatan dia, maka dosa itu, fa innama yadhillu 'alaiha, sesungguhnya kejahatan itu, kesesatan itu adalah ke atasnya, 'alaiha. Jadi kita tengok apa perkataan sini, Allah Ta'ala gunakan kalau kejahatan 'alaiha, kalau kebaikan li nafsihi. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi li. Tapi kalau kejahatan, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, ke atasnya. Kita tengok perkataan itu menunjukkan kepada bebanan, ke atasnya, untuknya, ke atasnya. Kalau kebaikan, untuknya. Kalau kejahatan, ke atasnya. Jadi perkataan itu menggambarkan sendiri bagaimana sebenarnya sukarnya orang-orang yang menolak kebaikan ini, dia akan kena ke atasnya, nampak ke atasnya. Dan kalau orang yang ambil kebaikan, maka dia akan dapat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuknya. Allah Ta'ala kata, wa ma ana alaikum biwakil. Wa ma ana alaikum, ana tu maksudnya ialah orang yang menyampaikan, yang asalnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi katakan, wahai Muhammad, beritahu kepada mereka, wa ma ana alaikum biwakil, aku bukannya kerjanya nak menjaga, nak memaksa kamu. Kata tafsir jalan lain, dia kata ujbirukum alaih. Ujbirukum maknanya memaksa kamu. Aku tak boleh nak paksa kamu. Aku dah ceritakan kepada kamu, ini betul, ini salah, ini betul, ini salah. Tapi kalau kamu nak juga benda yang salah tu, aku tak boleh nak paksa. Itu maksud wa ma ana alaikum biwakil. Jadi katakan, begitulah kerja pendakwah sebenarnya. Kerja pendakwah, kerja menyampaikan Islam, kerja dia hanyalah adalah wa ma ana alaikum biwakil. Aku bukannya bekerja untuk memaksa kamu. Kamu nak terima, terpulang kepada kamu. Aku cerita. Jadi tanggungjawab kita ialah menyampaikan, tanggungjawab kita dengan semua cara lah kan. Cara sama ada cara dengan cara menunjukkan kebaikannya, dengan menceritakannya, dengan khutbahnya, dengan bukunya, dengan Facebooknya, dengan apa online, semua sekali kan. Dengan Zoomnya, semua sekali. Gunakan semua cara, mesti menyampaikan. Tapi kalau orang tak terima, tu terpulang pada dia, tu tanggungjawab dia lah tu kan. Tapi jika sekiranya kita yang tidak menyampaikan, maka kita takuti tanggungjawab itu akan terbeban pada kita. Takut kita yang tak menyampaikan kerana mereka tak faham kenapa, kerana kita tak menyampaikan. Jadi ayat yang terakhir dalam surah Yunus yang akan kita baca pada pagi ini, Allah SWT kata, wattabi' ma yuha ilaik wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Allah Ta'ala kata, wattabi' ma yuha ilaik. Jadi wahai Muhammad, wahai orang-orang yang membawa Islam, ittabi' ma yuha ilaik, hendaklah kamu ikuti apa yang diwahyukan kepada kamu, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita katakan kepada orang yang hari ini, kalau ikut ayat ni, maka ikutilah Islam itu. Ikutilah Islam itu yang pertama, maknanya walaupun orang tak terima pun, ikutlah Islam itu. Kita sendiri kena berpegang kepada Islam itu. Yang keduanya, Allah Ta'ala kata dalam ayat ni lah, wasbir hatta yahkum Allah, dan hendaklah kamu bersabar. Jadi sabar sini maknanya sabar dalam tafsir kata ialah bersabar untuk menyampaikan dakwah, dan bersabar untuk menghadapi kesukaran-kesukaran dalam dakwah, dan bersabar untuk menghadapi tekanan-tekanan dalam dakwah. Kata tafsir jalan lain, dia kata ala dakwah wa ala azahum, dan hendaklah kamu bersabar di atas dakwah dan bersabar di atas kejahatan-kejahatan yang kamu hadapi, tekanan-tekanan yang mereka lakukan, yang orang kafir lakukan. Kata tafsir jalan lain, dia kata hendaklah kamu bersabar. Jadi ada dua perkara kat sini Allah SWT sebutkan. Yang pertama sekali ialah hendak kamu tetap ikut apa yang telah diwahyukan kepada kamu. Jangan kamu lari hanya kerana orang ni tak terima, hanya kerana, jangan kamu syak bahawa apa yang kamu sampaikan tak betul. Tak. Apa yang kamu sampaikan ni betul. Jadi Allah Ta'ala tegaskan di sini bahawa kamu adalah betul. Jadi ikut apa yang betul tu, dan apa yang kamu hadapi hendaklah kamu bersabar dalam dakwah dan terus menyampaikan hatta yahkum Allah, sehinggalah Allah Ta'ala akan memutuskan. Yahkumah maknanya memutuskan, menghukumkan
kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara dia? Wallahu a'lam bissawab. Kita sabar saja. Yang penting kita sabar. Kerana apa? Wa huwa khairul hakimin. Kan Allah adalah khairul hakimin. Sebaik-baik hakim. Sebaik-baik sini maksudnya ialah seadil-adil. Allah Taala bila tetapkan sesuatu, maka itu adalah yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai situ alhamdulillah kita tamat surah Yunus. Dan kita akan mula masuk ke surah Hud di muka surat 221 ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini dimulakan, surah Hud ini, sebagaimana kita tengok bahawa surah ini adalah surah yang kedua yang mempunyai nama Nabi. Surah ini adalah surah Makkiyah. Surah Hud ini surah Makkiyah dan dinamakan. Kita tengok sebelum daripada ini surah Yunus. Surah Yunus. Surah Yunus dinamakan surah Yunus. Tetapi kalau ikutnya hanya satu perkataan saja. Hanya satu ayat saja yang menceritakan tentang kisah Nabi Yunus. Jadi ulama-ulama mengatakan, sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni, bahawa ini nak menunjukkan bahawa apabila ada satu nama itu diberi, nama surah itu diberi, ia tidak mesti menunjukkan bahawa dia akan menceritakan keseluruhan cerita tentang Nabi tersebut. Diceritakan tentang, disebutkan namanya adalah Nabi Yunus. Nama surah itu surah Yunus, tapi hanya menceritakan kisah Nabi Yunus satu saja. Jadi apa sebenarnya ialah yang sebenarnya ialah tema. Apa bila disebut Nabi Yunus ni, apa yang tergambar pada kita? Apa yang terbayang pada kita? Nabi Yunus, apa dia Yunus ni? Apa dia Yunus? Jadi begitulah juga dengan kisah yang kedua ni. Surah yang kedua ni, surah ni adalah surah Hud. Surah Hud ni lah surah yang kedua yang mempunyai nama Nabi, yang diberikan nama sempena Nabi-Nabi. Dalam surah ini mengandungi banyak sekali cerita-cerita tentang kisah-kisah Nabi-Nabi yang lain selain daripada Nabi Hud. Bukan hanya kisah Nabi Hud saja. Sama juga sebagaimana yang kita telah tengok dalam surah Yunus, Allah Ta'ala banyak menceritakan tentang kisah-kisah Nabi lain selain daripada Nabi Yunus, tetapi mempunyai tema yang sama. Jadi bila kita sampai kepada surah Hud ini, apa dia tema dia? Tema surah Hud ni apa? Tema surah Hud ni ialah, ulama-ulama katakan kesimpulan ialah at-tawazun. Surah Hud ni ialah at-tawazun. At-tawazun ni makna seimbang maksudnya. Apa maksud seimbang sini? Kita akan tengok di sini ulama-ulama telah mengambil beberapa ayat yang terakhir daripada surah Yunus ni. Biasanya ayat-ayat yang terakhir di dalam mana-mana surah ini seolah-olah seperti kesimpulan kepada surah tersebut iaitu ada 3 perkara yang mungkin berlaku kepada seorang yang berdakwah, seorang yang mengajak kepada Islam ini. Itu yang pertamanya, kemungkinan akan berlaku pada dia ialah dia kecewa. Kecewa kerana apa? Kerana bila dia menyampaikan dakwah, bila menceritakan Islam kepada manusia, orang tak terima, orang susah nak terima. Jadi oleh kerana makan masa yang lama, biasanya manusia ni akan mula start kecewa. Jadi ini adalah satu perkara biasa yang berlaku kepada manusia. Itu yang pertama lah, kecewa kan. Jadi Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan Islam kepada orang Mekah ni selama 10 tahun, lebih daripada 10 tahun. Kalau ikutnya lah, lebih daripada 10 tahun ini, mungkin seseorang itu akan boleh sampai kepada tahap kecewa. Kita tak katakan bahawa Nabi Muhammad SAW kecewa, tetapi perkara tersebut mungkin berlaku kepada seorang manusia biasa, iaitu kekecewaan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kemungkinan juga selepas daripada kecewa ni, kemungkinan juga dia akan bertindak, mengambil tindakan yang ganas, mengambil tindakan yang tidak sepatutnya. Jadi perkara ini mungkin juga boleh berlaku. Dan perkara yang ketiga ialah kemungkinan juga oleh kerana dia kecewa, dia tidak mengambil tindakan yang ganas, tetapi dia akan mengambil sikap yang menyerah dan mengikut apa keadaan yang berlaku. Jadi ketiga-tiga ini adalah merupakan perkara-perkara yang mungkin berlaku. Jadi apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah ini, iaitu keseimbangan. Bagaimana keseimbangan? Dia katakan ialah dalam ayat yang terakhir dalam surah Hud ni, kita akan tengok yang pertama sekali Allah Taala menyuruh kita ni beristiqamah. Istiqamah ni makna meneruskan usaha, meneruskan kerja, jangan kecewa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa jangan kamu la tatrau. La tatrau ni jangan melampau. Maknanya jangan mengambil tindakan-tindakan yang tidak boleh dibolehkan oleh Islam. Kamu hendaklah bekerja untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam kan. Bukan kerja kamu adalah untuk mengambil tindakan-tindakan ganas dan sebagainya. Itu tidak disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita ni daripada menyerah dan mengikut apa keadaan yang berlaku. Jadi apa yang dikatakan, iaitu dia kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jadi ketiga-tiga ni kita akan tengok berlaku kan. Allah Subhanahu Wa Taala telah ceritakan dalam surah ini dengan penuh cerita-cerita Nabi-Nabi ni, dan kita akan tengok insya-Allah bagaimanakah perkara ini
menservekan kepada keseimbangan, memberitahu tentang pentingnya keseimbangan yang sepatutnya dituruti oleh seorang pendakwah, orang mengajak kepada Islam. Jadi kita tengok suasananya, suasana ialah suasana Nabi SAW dalam keadaan Nabi ini menghadapi tekanan, menghadapi penolakan daripada orang kafir Quraisy. Jadi apakah yang diajak oleh Allah, apa yang diajar oleh Allah SWT, yang ditasliahkan oleh Allah SWT, yang diberitahu oleh Allah SWT. Semoga-moga kita akan dapat mengambil pengajaran daripada surah Hud ini. Kita tengok surah Hud sikit. Allah SWT mulakan dengan Alif Lam Ra. Dimulakan dengan Alif Lam Ra. Jadi kita telah sebutkan sebelum daripada ni bahawa Alif Lam Ra ni ataupun perkataan ini dipanggil sebagai huruf muqatta'ah. Muqatta'ah ni maknanya huruf-huruf yang putus-putus, iaitu yang dibaca secara alif, lam dan juga ra. Sebab tu dipanggil sebagai muqatta'ah. Maknanya, pendapat yang kuat di kalangan ulama mengatakan makna huruf-huruf muqatta'ah ini ialah Allahu a'lamu bi muradihi. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui dengan maksud dia, maksud sebenar dia. Walaupun ada penafsiran-penafsiran yang macam-macam sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni. Tetapi juga ulama telah menyebutkan juga, iaitu Alif Lam Ra ini nak menunjukkan juga huruf-huruf muqatta'ah ini nak menunjukkan bahawa Al-Quran ini dia tidaklah menggunakan huruf-huruf yang tidak difahami oleh orang Arab, tapi dia boleh difahami oleh Arab. Tetapi Allah Ta'ala mencabar orang Arab ni, kalau boleh awak buatlah, awak buat sebagaimana yang Quran ni. Tapi orang Arab walaupun kefasihan dia, kehebatan dia dengan bahasanya, dia tidak mampu untuk buat benda ni. Jadi ini adalah di antara maknalah yang diberikan oleh para ulama. Seterusnya Allah SWT daripada ayat 1 sehingga ayat yang kelima yang akan kita baca pada pagi ini ialah Allah SWT mulakan dalam muka surat ni ayat 1 hingga ayat 5 Allah Ta'ala sebutkan tentang kehebatan Al-Quran. Sebelum masuk daripada penceritaan tentang tawazun dan sebagainya, kisah Nabi-Nabi dan sebagainya, Allah Ta'ala sebutkan dulu tentang kehebatan Al-Quran. Apa dia Allah Ta'ala sebut? Yang pertama, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Allah Ta'ala sebutkan bahawa Quran ini kitabun, yakni kalau ikutnya ialah haza kitabun. Kitab ini adalah uhkimat ayatuhu. Ayat-ayatnya mantap. Uhkimat ni maknanya mantap, tidak ada kekurangan, tidak ada kecacatan padanya. Memang mantap, memang teguh. Ayatuhu, ayatnya. Summa fussilat, kemudian dia menjelaskan. Fussilat maknanya dia explainkan. Min ladun hakimin khabir. Dia datang daripada Allah yang mana bersifat hakim, yang maha bijaksana, dan juga Allah Ta'ala ni bersifat dengan khabir, yang sangat-sangat mengetahui. Jadi bukan datang daripada yang bodoh yang tak tahu, tak. Allah Ta'ala ni bersifat dengan hakim, yang mempunyai hikmah dalam segala penentuannya, segala ketetapannya, dia penuh dengan hikmah. Sebab Allah Ta'ala itu bersifat dengan hakim. Yang keduanya, Allah Ta'ala bersifat khabir. Dia mengetahui semua benda. Termasuk khabir yang kita sebut sebelum ini, termasuk apa yang ada dalam hati manusia. Seterusnya Allah Ta'ala kata, apa tujuan Quran itu? Iaitu nak menyuruh kamu ni, alla ta'budu illallah. Alla ta'budu illallah. Iaitu supaya kamu ni jangan mengabdikan diri melainkan illallah, melainkan kepada Allah. Alla ta'budu illallah. Jangan kamu abdikan diri melainkan kepada Allah Ta'ala sahaja. Innani lakum minhu nazirun wa bashir. Dan beritahu wahai Muhammad, beritahu kepada manusia ni, wahai pendakwah, bahawa innani lakum, aku ni, kata Muhammad, sesungguhnya untuk kamu nazir wa bashir. Itu tugas aku, dua tugas aku. Memberitahu berita gembira, memberitahu berita yang menakutkan, iaitu kalau kamu buat jahat, kamu lakukan maksiat, kalau kamu syirik, maka ini akan terkena kepada kamu. Tetapi kalau kamu turuti, beriman, kamu melakukan amal soleh, maka kamu akan dapat bashir. Bashir itu berita gembira, iaitu kamu akan dapat syurga. Jadi dua perkara yang tu kerja Nabi kepada manusia. Itulah juga kerja kita semua kepada manusia pada hari ini. Iaitu naklah kita memberi khabar gembira, dua-dua sekali. Khabar gembira dan juga khabar yang menakutkan. Khabar yang jika kamu melanggar, kamu akan kena ini. Kalau kamu buat baik, kamu akan dapat ini. Dua-dua tu, itulah kerja para da'i. Seterusnya Allah SWT kata, Allah Ta'ala supaya beritahu kepada manusia, wa anistaghfiru rabbakum. Hendaklah kamu istighfar kepada Tuhan kamu terhadap apa? Kerana kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan. Jadi yang pertama sekali, kamu istighfar. Tugas kita, iaitu istighfar kepada Allah, summa tubu ilaih, dan kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Kata ulama tafsir di sini, istighfar sini ialah meninggalkan syirik. Hendaklah kamu istighfar, tinggalkan syirik, dan kemudian tubu, hendaklah kamu summa tubu ilaih, dan kamu hendaklah melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala sahaja selepas itu. Bukannya maknanya meninggalkan syirik tapi tak buat apa-apa.
Jadi makna selepas daripada tu kamu hendaklah melakukan kebaikan. Lepas tu matubu ilaih yumatti'akum mata'an hasana. Allah Ta'ala janji jika sekiranya kamu buat macam tu, yumatti'akum mata'an hasana, Allah Ta'ala akan berikan kebaikan. Allah Ta'ala akan berikan matti'akum, yumatti'akum maknanya memberikan nikmat kepada kamu, mata'an hasana, dengan nikmat semasa di dunia, dan kemudian ila ajalin musamma, sehingga satu masa yang tertentu. Maksud masa yang tertentu ialah sehingga selagi mana kamu hidup di atas dunia ni. Maksud semasa kamu hidup, Allah Ta'ala akan berikan kepada kamu dengan kenikmatan-kenikmatannya kalau kamu melakukan yang tadi tu. Dan kemudian wa yu'ti kullazi fadlin fadlah wa in tawallau, dan kemudian Allah Ta'ala akan berikan selepas daripada itu wa yu'ti itu maksud di akhirat. Maksudnya selepas daripada itu Allah Ta'ala akan berikan di dunia pun, Allah Ta'ala akan, di akhirat pasti lagi, pasti Allah Ta'ala akan beri. Wa yu'ti kullazi fadlin fadlah, Allah Ta'ala akan berikan kebaikan kepada kamu di semasa di akhirat nanti. Jadi dunia pun Allah Ta'ala bagi, dan di akhirat pun Allah Ta'ala bagi. Jadi ayat ni menyebutkan dua kan, yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma, itu maksudnya di dunia. Dan kemudian yang keduanya Allah Ta'ala sebutkan situ wa yu'ti kullazi fadlin fadlah, itu maksudnya di akhirat. Jadi kemudian tapi sekiranya wa in tawallau, tapi kalau kamu berpaling, Allah Ta'ala kata fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir, aku takut akan terkena ke atas kamu azab yang besar. Maknanya sini ialah aku takut Allah Ta'ala akan kenakan kepada kamu. Jadi ini adalah merupakan nazir. Kalau kamu ni, itu maknanya basyir. Kalau kamu buat baik, Allah Ta'ala akan beri ini. Tapi kalau kamu berpaling, kamu tak terima apa yang aku bawa ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu kepada Nabi supaya beritahu kepada mereka ni, aku takut kamu ni akan kena azab. Jadi itulah yang dipanggil sebagai nazir. Seterusnya Allah Ta'ala kata ilallahi marji'ukum, kepada Allah kamu akan dikembalikan. Kamu ingat kamu boleh lari daripada Allah SWT? Kamu tak boleh lari, kamu mesti kembali kepada Allah juga. Kamu akan mati, maknanya kembali kepada Allah itu ilallahi marji'ukum. Sebab tu kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi kita nak kembali ke mana-mana lagi? Tak boleh kan? Maknanya mati tu maknanya kembali lah tu kan. Kembali maksudnya kan. Kembali ke alam arwah ke kita panggil dan sebagainya kan. Jadi ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah tempat kembali kamu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia ini maha berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi kita tengokkan sini kan bahawa ayat-ayat ini adalah membina keimanan kita, membina keyakinan kita kan, memberi support kepada Nabi Muhammad SAW yang berdakwahkan, supaya makna beritahu kepada manusia, itu kerja aku hanya menyampaikan ini sepatutnya, yang sepatutnya kamu tahu gini kan, dan seterusnya. Ayat yang terakhir insya-Allah, ayat yang kelima pada hari ini kita akan baca Allah Ta'ala kata innahum. Allah Ta'ala sebutkan selepas ni dalam ayat yang kelima ni ialah sifat orang-orang yang kafir ni, sifat orang-orang yang tidak mahu beriman ni. Mereka ingat mereka boleh sembunyikan, sebab ada setengah-setengah riwayat menyebutkan bahawa ada di kalangan mereka ni orang kafir Quraisy ni, mereka datang kepada Nabi konon-kononnya bersifat munafik. Bukanlah mereka ni kita tahu orang munafik, mereka ni memang kafir tapi bersifat munafik, iaitu apa? Mengatakan kepada Nabi kami begini, seolah-olah menunjukkan kebaikan, seolah menunjukkan mereka ni baik sangat dengan Nabi kan. So mereka ni taklah nak jahat sangat kepada Nabi kan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan sebenarnya apa yang ada dalam hati Allah Taala tahu. Kamu ingat kamu boleh sembunyikan, kamu ingat kamu ni boleh menunjuk-nunjuk kepada Nabi kan, seolah kamu ni tak menentang Muhammad. Tak, Allah Ta'ala katakan sini kan ala innahum yasnuna sudurahum. Yasnuna sudurahum maksudnya ialah kita katakan iaitu membongkokkan badan gitu, yasnuna sudur. Kita kata buat macam itulah. Seolah macam baik sangatlah dengan Nabi, dengan Muhammad ni kan. Jadi Allah Ta'ala kata ala innahum, Allah ketahuilah innahum yasnuna sudurahum, mereka ni macam menunduk-nundukkanlah dada mereka, menundukkan bongkok badan mereka ni kan, liyastaghfu minhu, untuk mereka ni menyembunyikan minhu minallah, menyembunyikan daripada Allah, seolah macam mereka ingat Allah Ta'ala tak tahu ke kalau mereka buat macam tu. Jadi Allah Ta'ala kata ala hina yastaghshuna thiyabahum, ketahuilah ketika mereka menyelimutkan badan mereka tu dengan pakaian mereka, yastaghshuna thiyabahum, mereka menutup badan mereka dengan pakaian tu, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin, Allah Ta'ala tahu semua. Maknanya ketika mereka bersendirian ke, ketika mereka berada di rumah ke, mereka seorang diri ke, mereka di mana pun
Allah Ta'ala tahu kan, ya'lamu Allah Ta'ala tahu, ma yusirruna apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun. Jadi erti di sini mereka pernah buat benda ni kepada Nabi SAW. Jadi sebab itulah turunnya ayat ni nak menceritakan bahawa kamu buat macam mana pun, kalau kamu nak menipu Muhammad, Allah Ta'ala tahu. Kamu ingat Allah Ta'ala tak tahu ke apa yang kamu nak buat ni? Jadi Allah Ta'ala, innahu alimun bizatis sudur, Allah tahu bahkan apa yang ada dalam hati kamu. Ya'lamu, Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala tahu alimun bizatis sudur, apa yang ada dalam hati kamu. Bukan saja apa yang kamu cakapkan, bahkan apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu ada dalam diri kamu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Itu adalah nak ceritakan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah, sampai situ kita habis muka surat 221. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di muka surat 222, InsyaAllah bersama-sama dengan kita setiap hari. InsyaAllah jangan lupa untuk share, InsyaAllah jangan lupa untuk follow, jangan lupa untuk like dan beri komen, InsyaAllah. Moga-moga jumpa lagi setiap hari satu muka surat, InsyaAllah. Moga-moga kita akan bertambah lagi, share dengan kawan-kawan semua, dengan siapa-siapa saja, dengan grup-grup yang kita ada, InsyaAllah. Moga-moga mereka semua akan dapat manfaat dan kita juga akan mendapat pahalanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.